And then for attendance, sekejap lagi saya akan bagi link. Okay, so electronic configuration. So kalau dalam kalau minggu lepas kita belajar ataupun dekat sekolah dulu kita belajar electronic configuration, kita guna rules ini, iaitu yang 2882. Tapi yang 2882 itu dia ada kekangan, iaitu korang boleh tulis hanya sampai 20 elemen sahaja. Okay, and then yang kedua, kenapa rules ini 2882? Reasonnya adalah daripada rules yang kita akan guna nanti. Okay, ada 3 rules. Okay, and then saya nak revise sikit. So dekat sini, okay, kita ada belajar orbital. So we have learned about name of orbital. So kita ada banyak jenis, iaitu 1s, 2s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, dan 3d. Okay, so kejap lagi kita akan masukkan, kita akan fill in electron ikut this orbital. Okay, nanti kita belajarlah dia punya rules dia. Okay, and then kedua yang saya nak remind, itu dalam satu s orbital, okay, boleh masuk berapa elektron? 2 elektron. Okay, sebab kalau s orbital hanya boleh masuk 2 elektron. Okay, for 2p ni ada 3 orientation, okay, which are 2px, 2py, 2pz. So dalam 2p ni ada 3 orientation of orbital, means that ada 3 orbital lah dalam dia. Okay, ingat tak yang minggu lepas kita bincang, okay, 2p ni adalah bilik, 2px ni adalah katil. Okay, katil yang mana? Kita ada 3 katil. Katil dia apa? Katil dia double decker. Satu duduk atas, satu duduk bawah. Okay, so setiap katil ini boleh masuk 2 elektron. Okay, so ada berapa elektron dalam 2p? Oleh kerana ada 3 orbital, 1, 2, 3. So yang boleh masuk adalah 6 elektron. Okay, sama juga 3s. S ni adalah satu orbital sahaja, satu orientation sahaja. So dia boleh masuk 2 elektron. Sama juga dengan 3p. So awak nampak je P boleh masuk berapa? 6. How about D? Boleh masuk 10. Okay, so now kita teruskan 2.3. Okay, so sebenarnya benda ni relatable dengan set of quantum numbers. Sekejap lagi kita tengok apa relationship dia. Okay, so electronic configuration of atom. Okay, konfigurasi atom. Okay, kalau dulu kita belajar itu. Okay, but now kita akan masukkan, kita akan tuliskan dengan 2 cara, iaitu satu dalam orbital diagram, satu lagi as PDF notation. Tapi tiga-tiga ini, dua-duanya adalah menggunakan rules yang sama. Okay, so an electronic configuration describes the arrangement of electrons in an atom. Okay, elektron tu duduk dekat mana, dekat orbital mana, dekat bilik mana, dekat katil mana. Itu ialah electronic configuration. Okay, and then it shows how electrons are filled in the orbitals of an atom. Sama je lah. Okay, so for orbital diagram, electronic configuration, yang pertama kita guna orbital diagram. Ini berbeza dengan shapes of orbital ya. Orbital diagram ialah penulisan electronic configuration. Okay, so orbital diagram, 1s, 2s, 2p. So dia buat macam mana, dia guna kotak. Okay, satu kotak mewakili satu orbital. So oleh kerana 1s ada satu orbital, so kita buat satu kotak. Kalau 2s, satu kotak. Okay, 2p ada berapa orbital, ada berapa orientation? Ada 3, that's why ada 3 kotak. Okay, and then number 2, SPDF notation. So SPDF notation ni dia adalah macam ringkasan daripada orbital diagram ni lah. Okay, so yang ni kan 1s ada berapa elektron? Ada 2, so 1s2.
Ini 2s ada berapa elektron? Ada 2. So that's why 2s2. Okay, kalau 2p ada berapa elektron? 1, 2, 3, 4, 5. So 2p5. Okay, so penulisan sahaja berbeza. Okay, tapi biasakan tulis orbital diagram. Kalau minta electronic configuration, tuliskan dalam bentuk electronic orbital diagram. Okay, saya teruskan. Okay, rules to write electronic configuration ada 3. Aufbau, police, enhance. Benda ni dia rules ini serentak. Okay, bukan maksudnya Aufbau dulu, poli dulu, Hans dulu, tidak. Benda ni serentak. Okay, so kita belajar dulu Aufbau, poli dengan Hans macam mana. Okay, Aufbau dia kata electrons are filled in the orbitals in order of increasing energy. It means that electrons should occupy the orbital with the lowest energy before occupy the one with higher energy. Okay, apa maksud dia? Okay, kita ada belajar banyak orbital kan? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Okay, so ini adalah level of energy level. N is equal to 1. Dalam N is equal to 2 ada berapa? Ada 2s and 2p. Okay, dalam N is equal to 3, energy level 3, ada 3s and 3p. Okay, ni macam ni kan? Okay, so diorang ni mempunyai energy. Ingat balik, N tu refer kepada apa? N refer kepada size and energy. Okay, so kita akan masuk satu. So kita akan masuk elektron 1s dulu, 2s dulu, lepas tu baru 3s. Okay, so energinya ini sebenarnya. Okay, order of filling electrons in orbital for a multi-electrons atom. Okay, kita guna formula ini. Yang ini memang kena hafal. Okay, macam mana nak hafal? Okay, korang lain kali masa nak tulis electron configuration, okay, macam mana nak hafal this flow? Okay, kita masuk 1s dulu, masuk 2s dulu. Okay, caranya ialah dalam N is equal to 1 ada 1s sahaja. Ini kena ingat lah. N is equal to 1 kan L is equal to 0. So ada L 1s sahaja. Okay, and then kalau N is equal to 2 kan ada L is equal to 0 and 1. So 2s dan 2p. Okay, kemudian N is equal to 3, L is equal to 0, 1, 2. So dia akan jadi 3s, 3p, 3d. Okay, and then seterusnya lah 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f. Okay, kenapa saya tak teruskan lagi? Sebab orang punya orbital ada 4 jenis ya. S, P, D, F. Okay. So nak masukkan elektron macam mana? So kita akan buat flow ni. Saya panggil dia hujan lah. So hujan ni macam ni. Masuk 1s dulu. Kemudian masuk orbital 2s. Lepas masuk orbital 2s, masuk orbital 2p. Baru 3s. Okay, so awak nampak kan flow dia 1s, energi dia lebih kecil compared to 2s, 2p, lepas tu 3s. After 3s, 3p. Ni energi dia. Lepas tu dia tak masuk 3d ya, masuk 4s dulu. So masuk 4s, lepas tu baru 3d. Okay, so flow dia begini. And then ini adalah arrangement of energy. Okay, energy. Okay, so elektron kalau duduk dekat dalam energy level, orbital 3, dia punya energy lebih tinggi daripada 4s. Okay, so ini Aufbau. Okay, seterusnya. Okay, kita nak tengok second rule ialah Pauli exclusion principle.
Okay, Pauli exclusion principle states that no two electrons in atom can have the same four quantum numbers, which is NLMS dia tak boleh sama. Okay, apa maksud dia? Okay, ni saya kita revise minggu lepas. Okay, apa yang saya cakap ialah okay, setiap orbital ni kan kita ada n is equal to 1 and energy level 1. So dia ada satu bilik. Bilik dia apa? Bilik dia 1s. Okay. Dan dalam bilik 1 ini n is equal to 1, dia ada bilik. Nama bilik ini adalah 1s. Okay. 1s ini dalam satu bilik ini mempunyai satu katil. Ingat balik yang ini. Okay. Dalam orbital 1s ada satu orientation. Orientation ni kita anggap dia katil. Katil double decker. So atas katil double decker ini boleh duduk berapa elektron? Boleh duduk 2. Satu duduk atas, satu duduk bawah. Okay. Satu duduk atas, satu duduk bawah. Okay. So, quantum number ni akan jadi berbeza lah. So, kalau yang duduk bawah ini, kalau yang orang yang duduk bawah ini, apa dia punya quantum numbers ataupun elektron yang duduk bawah ni? Apa quantum number dia? N is equal to 1. L is equal to 0. M is equal to, sebab dia adalah satu orientation adalah kosong. Okay. Kosong tu maksudnya nombornya ada satu je, iaitu kosong. Okay, and then orientation ni duduk mana? Duduk bawah kan? So duduk bawah kita akan letak dia negative 1/2. Okay, and then dekat atas ini n is equal to 1, L is equal to 0, M is equal to 0, S is equal to positive 1/2. Okay, so apa maksud dia? Dekat sini satu spin clockwise, satu lagi anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. So, spin ini represented in the orbital diagram in a form of arrow. Okay, satu elektron ini satu arrow. Satu arrow duduk atas, satu arrow duduk ke bawah. Okay, so ini kejap lagi saya cerita lagi sekali. Okay, awak kena faham je dalam satu kotak ni, dalam satu bilik 1s, satu katil kan? Boleh masuk berapa elektron? 2. Satu atas, satu bawah. Okay, boleh follow tak? Ada soalan tak? Any question? Siapa boleh follow, angkat tangan. Okay. Alright. So, setakat ni boleh Poli? Okay. Maksudnya dekat ini Poli ni kita tengok dia punya arrow. Satu atas, satu bawah. Okay. Half-bound tengok apa? Kita tengok energy. Half-bound berkaitan dengan energy. Poli berkaitan dia punya spin. Okay, spin dia clockwise ataupun anti-clockwise. Tapi dia bagi tahu sebab apa? Oleh kerana spin beza, quantum numbersnya pun akan jadi berbeza. Okay, and then lastly Hans rule. Hans rule states that when electrons are added to the orbital equivalent energy, ataupun kita panggil dia sebagai degenerate orbitals, each orbital are filled singly with electron of the same spin before its paired. Okay, apa yang dimaksudkan dengan equivalent or degenerate orbitals? Okay, dia macam ni. Tadi kita belajar 1s, energi dia lebih kecil compared to 2s. Okay, 2s energi dia lebih kecil daripada 2p. Followed by 3s, followed by 3p, followed by 4s, lepas tu 3d. So, apa yang dimaksudkan dengan degenerate orbitals ataupun orbital of equivalent energy? Okay, so kita kena ingat orbital 2p ada 3 orientation, which is
2px, 2py, 2pz. Oleh kerana mereka ini adalah orbital of 2p ni, orientation of orbital 2p ni, okay, dia mewakili orbital setiap orientation which is x, y and z. Okay, so energi diorang ni akan jadi equivalent, sama. Okay, maknanya kalau 1s, 2s, 2p ni in energy dia berbeza, but kalau kita ada, kita compare 2px and 2py, okay, kalau kita masukkan 2p, 2py, 2px, 2py, 2pz means that energy of 2px, 2py and 2pz adalah equivalent, which is sama. Okay. Each orbitals are filled singly with electron of the same spin. Okay. So tadi saya dah sebut dah dalam orbital. Kalau 1s saya tulis satu orbital. Okay. Kalau 2s ada satu orbital. How about 2p? 2p kita ada 3 orbital. 1, 2, 3. Okay. So the electron in half field orbital have the same spin, that is parallel spin. Okay, maksudnya apa? Kalau kita masukkan elektron, kita akan masukkan satu, dua, satu. So sini sama apa tu namanya? Dia punya orbital tu adalah same energy. So sini. Masukkan dulu single, lepas tu baru kita double up. Okay. Alright. So ini adalah rules. Ada berapa rules? Ada 4. The first one, Aufbau. Aufbau cerita pasal energy. Pauli cerita pasal spin. Mesti duduk satu point up, satu point. Okay, Hans rule cerita pasal apa? Degenerate orbitals. Degenerate orbital 2px, 2py ni masuk satu. Mesti masuk singly. So rules, Hans rule ni keyword dia adalah singly. Okay. Alright, sekarang ni saya nak semua ready dan pen and paper. Siapa yang dah ready boleh angkat tangan. Okay. Dan alright, now kita tengok dekat sini kita nak tuliskan. Okay, awak buka yang ni Awak buka latihan awak ni. Ini bahagian belakang ni. So kita akan buat yang bahagian belakang ni. Okay. So carbon 6. Okay, kenapa kita panggil carbon 6? So kita tengok predictable. Predictable, dalam predictable dia ada proton number. Proton number awak tu, carbon tu adalah 6. Okay, macam mana dapat 6 elektron? Tengok proton number. Proton number, proton of carbon equals to 6. Okay, so nak tuliskan electronic configuration, first of all kena tulis isotopic notation dulu. Okay, so isotopic notation for carbon. So carbon, kemudian proton dia ada 6 kat bawah ni. Selalunya kita tak proton je lah. Okay, and then kita tak charge. Dia punya apa tu namanya, atomic number tu kita tak tulis. Okay, selalunya kita tulis proton number dia sahaja. This one, proton number. So, okay, proton number 6. Okay, so apa yang kita akan buat? Okay, kita tulis sebelah sini lah. Carbon 6. Okay, first of all, saya akan apply Aufbau principle, which is saya akan masukkan orbital 1s dahulu. Kita tak boleh terus masuk 7p. Okay, masukkan 1s. So,
saya akan buat kotak. Okay, buat kotak. Contoh awak ada awak punya apa tu nya test pad kan, awak buatlah macam ni. Tak payah guna pembaris ya, jangan guna pembaris, lambat. So buat je kotak. So 1S dekat. Okay. So nak masuk berapa, kita akan masukkan 2. So dekat sini kita akan apply poly. Poly kata apa? Kalau nak masuk, mesti masuk satu atas, satu bawah. Kenapa? Quantum numbernya berbeza. Kalau buat macam ni, dua-dua atas, S dia akan jadi dua-dua positif. Okay, ataupun yang ni, dua-dua akan jadi dua-dua negatif. This one, satu positif, satu negatif. Okay, itu maksud poly. So, masukkan arrow, satu atas, satu bawah. Arrow awak boleh buat macam ni tau. Kalau tak muat, boleh buat separuh macam ni boleh. Ataupun boleh buat full headed. Macam ni. This one accepted. Macam ni pun accepted. Okay. Okay. So after dah fill 1S, baru masuk 2 elektron. Sekarang ni kita ada 6. So masukkan lagi berapa? Kita akan masuk orbital 2S. Balik pada akhbar balik. So akhbar kata after dah masuk habis 1S, kita tengok energi yang seterusnya ialah iaitu 2. Masukkan 1, 2. Okay. So baru 4 elektron. Sekarang ni kita ada 6. So kita boleh tuliskan siapa pula. Seterusnya ialah 1S, 2S. Lepas tu kita akan masuk 2P. Okay. Orbital 2P ada berapa orientation? Ada 3. So 1, 2, 3. 2P. Okay, make sure ada gap. Okay, mesti ada gap between all the orbitals ataupun energy level. Okay, so masukkan berapa lagi? 2. So dekat sini kita akan apply Hans rule. Hans rule kata apa? Kita ada 3 orientation, so masukkan single dahulu sebab diorang ini energinya sama, so korang kena bagi sama rata. So 1, 2. Okay, so habis. So ada berapa? 2, 4, 6. Okay, done. So this one kita panggil orbital diagram. Okay. How we can write SPDF notation. Sekarang ni nak tulis SPDF notation. Macam mana nak buat? Okay, so carbon 6. Okay, kita ambil ni. 1S. Okay, 1S. Nah, S. So orbital 1S. Ada berapa elektron? 1, 2. So, 1S tu. Okay, kemudian 2S. Ada berapa elektron? 2S tu. Okay, orbital P ada berapa? 2. So, 2P tu. So, this one called SPDF notation. Okay. Ataupun kalau awak guna rules yang masa sekolah dulu kan, awak buat carbon 6, awak buat 2, 6. Okay. Kenapa 2, 6? Sebab ni orbital 1S ada 2, nampak ni? 1S, 2, 2S to 2P. Kan energy level yang kedua, this one. So ada 6. Ada 4. 4. So this one ada 4. Okay. Boleh terus? Kalau boleh angkat tangan. Okay. Now kita nak tengok yang kedua. Okay, oksigen 8. Okay, saya bagi masa 2 minit. Cuba tuliskan
for oxygen? Tuliskan orbital diagram for oxygen. 2 minit. Tuliskan kedua orbital diagram dan SPDF notation. Okey, dah siap angkat tangan? Okay, dah siap tuliskan dulu kat tangan. Alright. Okay, so kita tengok contoh. So, okay, we have oxygen. Oxygen ada 8. Okay, so 1s. 1s, so 1, 2. Saya guna arrow yang separuh-separuh ni. 2. Kemudian masuk orbital 2s. 1, 2. Okay, kemudian orbital 2p. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ke? Dah terlebih? Yalah. 2p. 4, 5, 6, 7, 8. So ini adalah oksigen. 8. Okay, boleh? Alright, so saya teruskan. Okay, write electronic configuration for the element below. Okay, we have vanadium. 51 dia punya nuclear number, dia punya electron number ialah 23. So ini baru untuk neutral atom ya. So 23. So saya start 1s, 2, 2s, 2, 3s, 2p, 1, 2, 3, ada 3 orientation, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ni baru 10. So kita teruskan 3s, 12. Okay, kalau tak muat turun ke bawah. So after 3s is 3p, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita dah ada total berapa ya? 18. Okay, kemudian after 3p, 4s. 1, 2. Okay, so ni dah cukup 20. Sekarang ini kita nak masuk 3D orbital. 3D ada 5. So 1, 2, 3, 4, 5 orientation. Masukkan lagi 3 elektron. Ni 2, 4, 10, 12, 18, 20. So kita ada 23, so tinggal lagi 3. So 1, 2, 3. Okay. So this is orbital diagram. For SPDF notation, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Ya Sarah, nak tanya soalan ke? Sarah nak tanya soalan? Okay, kalau ada soalan boleh terus tulis dekat message. Nanti saya baca.
Okay. So this is orbital electronic configuration for vanadium in orbital diagram. Satu lagi SPDF notation. Okay, sekarang ni kita nak tengok configuration for anions, negative ions. Okay, for negative ions, kita kena faham yang pertama sekali, anions ini adalah negative ions. Okay, caranya ialah kita kena tahu, awak kena tambah tu kena remove electron. Okay, so now kita perlu add electron. Okay, so contoh, write electronic configuration for oxygen ions. Okay, oxygen ions O2 negative. Okay, first step mesti buat apa? First step mesti kena buat neutral atom punya apa punya? Neutral atom punya configuration. So this is neutral atom punya configuration. Okay, for oxygen. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Kenapa kita ada 16 electron? Okay, so this is the first step. Okay, first step, tuliskan neutral punya. Second step, add 2 electrons to form oxygen ions. Okay, kenapa kena add 2 electrons? Sebab kita nak jadikan 2 negative. 2 negative ni untuk jadi 2 negative, kena tambah 2 electrons. Okay, so nak tambah di mana? Konsepnya sama macam awak tambah sebelumnya, iaitu kita tambah dekat bahagian mana? Kita bahagian sini. So sini tadi ada kosong kan? Okay, so dekat sini. Okay, dekat 3P ni. So kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Now kita nak masukkan lagi berapa elektron? 2. So apa kita buat ialah kita tambah satu lagi. 1, 2. Tambah kat hujung. Okay, boleh follow? Okay, tapi kena tambah ikut rules tadi lah. Okay, so tadi kan awak masukkan point upwards. Now awak tuliskan arrow point downwards. Okay. Boleh? Okay, so kita tengok contoh. Contohnya ialah, seterusnya contohnya ialah kita tengok soalan yang keempat. Kita nak tulis nitrogen 3 minus. Okay, nitrogen 3 minus. Okay, so what we should do is tuliskan macam biasa. Kita ambil 7 elektron. Okay, so masukkan 1s, 1s masuk 2, 2s, 1, 2, okay, lagi 2p. So ada 3 orbital, 1, 2, 3. So kita masukkan dulu 7, 1, 2, 3. Kemudian nak jadikan N3 minus, what we should do, mesti tambah 3 elektron. So sambung masukkan 1, 2, 3. So dapatlah N3 minus. Okay, so this is orbital diagram for N3 minus, orbital diagram for N3 minus. Okay, untuk SPDF notation, 1s2, 2s2, 2p6. Ada soalan tak? Do you have any question? Tak ada. Alright. So saya teruskan untuk configuration for cations. Cations, positive ions. Okay. Ini berbeza sedikit macam awak masukkan tadi. Okay, anions dengan neutral atom dia lebih kurang sama. But for cation, okay,
kita kena remove electrons. So cations are positive ions, and then we remove eliminate electrons must be removed from the orbital with the largest of n value. N value. Okay. So okay, kita nak buat apa? Okay, this one kita nak tuliskan electronic configuration for ferrum 3+. Dekat dalam nota tu ferrum 3+ ke 2+? 2+ eh? Okay, boleh follow? Okay. Sekarang ni saya nak buat untuk, okay, kejap. Sebelum ini, okay, kita buat ini dulu lah. Okay, so kita ada ferrum 26. So, tuliskan dulu electronic configuration for ferrum 26. So, kita masukkan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh, yang ni dia masukkan yang bawah dulu. 21. Tak lah. Okay. Saya tulis dulu lah. Kita buat balik lah senang. Okay. Kita buat ferrum Ferrum 26. So 1s, 2s, 2p, so ada 3, 1, 2, 3. Okay, so dah 10. Okay, and then we write 3s, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, and then after that 3D. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so masuk lagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah lah. Okay, kemudian soalan nak jadikan daripada ini awak buat untuk dalam soalan ferrum jadi ferrum 2+. Okay, so macam mana nak buat? Kita kena remove. How many electron kita kena remove? Class, how many electron kita nak kena remove? 2. 2. Okay. So 2. And then nak remove daripada mana? From n yang paling besar. Largest n. Largest n. Largest n yang mana? Kita ada n 1, 2, itu n is equal to 3, n is equal to 4. So yang paling besar siapa? Kita ada 1, 2, 3, 4. So yang paling besar n is equal to 4. Okay. So nak remove berapa? Kita removekan 2. So daripada orbital 4s ini yang kita akan remove. Walaupun kita masukkan elektron 4s dulu lepas tu 3D. Okay, kerana kita nak masukkan nak buang elektron, nak remove elektron, kita akan remove daripada n yang paling besar. Apa logik dia? Logik dia macam ni. Okay, kalau ni saya guna Bohr atomic model Okay, kalau elektron, kalau kita nak remove n yang paling luar yang kita senang remove. Ada 2 elektron sini kan. Okay, kalau ini dia duduk dalam ni, energi dia memang lebih besar. Tapi kalau kita nak remove yang paling luar yang kita senang remove. So kita akan remove n is equal to 4 dulu. So apa nak? So kita buang satu-satu. 1, 2. Okay, dah buang. So bolehlah delete this orbital. Senang. Macam tu je. Boleh follow?
Okay. Kalaulah kita nak jadikan Fe3+. Okay. Kalau nak jadikan Fe3+. Okay. Tadi Fe2+. Now kita nak removekan jadi Fe3+. 3+. So kita nak kena remove berapa elektron? Tadi dah remove 2, ni Tadi dah remove 2. 1, 2, remove. Okay, satu lagi yang mana? Okay, dalam 3D. Dalam 3D, okay, dekat sini awak pilih mana satu yang awak last isi tadi. Tadi kita isi macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi elektron yang ke-6 ni yang kita remove. So jadilah Fe3+. This one Fe3+. This one is Fe2+. Okay. Boleh dapat tak? Ini Fe2+. This one is Fe3+. Okay. Soalan? Ada soalan tak? Okay. Ada, madam. Ada? Okay. Cuba buat soalan ini. Soalan 5 ada typing error kat situ. Soalan 5 ialah aluminium. Cuba tuliskan. Saya bagi masa 2 minit. Tuliskan dia punya electronic configuration. Dah siap angkat tangan Dah siap boleh angkat tangan. Okay, kita tuliskan dia punya neutral dulu. Aluminium 13. Three S. So 13, 12. Okay. Right. Dah siap kan? Okay, ini adalah neutral atom. Now kita nak remove berapa elektron? Elektron you want to remove? 3 elektron. 3. Yes. So kita akan remove elektron daripada N yang paling besar. So kita ada N1, 2, 3. So kita akan remove daripada N is equal to 3 dulu. Okay. So nak remove yang mana? Okay, dekat sini dia ada 2 orbital. So kita ambil orbital yang paling last tadi kita masuk tadi. So 1 kita akan buang 1 elektron. Therefore kita akan buang 3p. Okay, and then baru 1. Sekarang ni nak remove 3. So 1, 2. So 2 elektron kat 3s ni pun dah tak ada. So jadilah orbit 13 aluminium 3+. Okay, boleh follow? Okay, siapa faham angkat tangan?
Okay, thank you. So, saya buat conclusion. Yang pertama sekali, orbital diagram. Bentuk electronic configuration ada berapa? Electronic configuration ada dua. Ada dua, which is orbital diagram. Satu lagi ialah SPDF notation. Okay, kemudian ada tiga rules. Rules ni ialah above, Pauli, and Hans rule. Above tu nak add electron ikut increasing energy. Okay, Pauli kata nak masuk elektron mesti different spin. Okay, satu pointing outward, satu pointing downwards. Okay, different spin, quantum numbers. Okay, for Hans rule, kita akan masuk singly for degenerate orbitals. Contohnya apa? Kita ada orbital 2p. Okay, orbital 2p ada 3 orbital. So, masuk satu. Okay. And then kita nak tulis electronic configuration for P ni. Electron this one macam mana? So dia punya electronic apa saya cakap? Untuk number dia, untuk elektron yang pertama dalam 2p ni, dia akan jadi 2, kemudian 1, kemudian negative 1, satu lagi positive 1/2. This one akan jadi N2 L 1 M 0 S positive 1/2. This one akan jadi N is equal to L is equal to 1, M is equal to positive 1, S is equal to positive 1/2. So nampak tak dia punya electronic configuration ataupun spectrum number ni untuk setiap elektron ini adalah berbeza. Okay, and then lastly untuk positive ion, kita akan remove electron from N, largest N. Okay, ni positive ion. Kalau negative ion macam biasa saja, kita tambah elektron macam biasa. Alright. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. So saya akan tinggalkan dengan attendance. So masukkan Google Form. So this is Google Form. So masukkan attendance for today. So that's all for today. Thank you. Assalamualaikum. Good morning. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, Thank madam. you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome.